Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pada hari yang indah ini, saya ingin membentangkan tajuk kami iaitu rasuah dihina, maruah dibina. Apakah itu rasuah? Rasuah adalah pemberian atau suapan yang memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Antara nama lain bagi rasuah adalah kautim, duit minyak, dan duit kopi. Antara elemen rasuah adalah pemberi dan penerima rasuah, balasan, suapan, dan mensria atau dikenali juga sebagai niat jahat. Sekarang, kami akan melaporkan situasi yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Anda telah dihukum dengan hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebanyak RM100,000 atas kesalahan Seksyen 17A. Inilah salah satu individu yang terjebak dengan gejala rasuah. Mari kita ulang tayang apa yang telah berlaku dengan individu ini. Andrew merupakan seorang ahli pemilik syarikat yang kecil di Limbang. Andrew memerlukan kelulusan tender syarikatnya untuk melaksanakan projek pembinaan jambatan yang menghubungkan jalan ke kampung ke pekan demi membesarkan syarikatnya. Akan tetapi, dia sebenarnya mempunyai niat yang jahat apabila mendapat projek tersebut. Oleh itu, tendernya telah ditolak oleh pegawai kerajaan. Hal ini menyebabkan pelakon satu kelihatan resah dan stres. Tiba-tiba, sesuatu yang jahat terlintas di fikiran Andrew. Mungkin Andrew ada idea yang ingin dilakukan oleh dia. Andrew pun tersenyum memikirkan tentang idenya itu. Andrew melakukan temu janji di syarikat Mekah Holding untuk membincangkan kelulusan projeknya di Limbang untuk bertemu dengan Joshua. Siapakah Joshua? Joshua merupakan seorang pegawai kerajaan yang berpangkat tinggi dan dapat membantu masalah Andrew. Walaupun Joshua seorang yang suka menolong, tetapi dia mempunyai udang di sebalik batu. Kerana perlakuan Joshua seperti itu, dia dianggap tidak amanah dalam melakukan tugas. Joshua telah menerima duit minyak dengan alasan untuk memajukan pusat luar bandar dan Andrew telah mendapat tender yang diinginkan. Selepas menerima rasuah, Joshua merasakan bahawa tindakannya adalah betul, lalu memberi amaran kepada setiausahanya supaya tidak membongkarkan rahsia tersebut. Setelah beberapa tahun yang berlalu, syarikat Andrew telah menjadi lebih besar kerana telah berjaya mendapat tender dari agensi kerajaan. Walaupun syarikatnya mendapat reputasi yang baik daripada klien, tetapi perlakuan Andrew adalah salah dari segi undang-undang. Hal ini telah menimbulkan spekulasi dan pihak SPRM telah mendapat laporan mengenai perbuatan gejala rasuah Andrew. Pegawai-pegawai tersebut telah melaksanakan siasatan terhadap Andrew dan mendapati bahawa Joshua juga telah terlibat dalam menerima rasuah kerana telah meluluskan projek tender secara haram. Pegawai SPRM melaksanakan konfrontasi dan menahan Andrew serta Joshua. Sewaktu mereka digari oleh pihak polis untuk dipenjarakan, terdapat 3 orang di jalanan memberi komen terhadap situasi mereka yang mereka lihat. Tengok tu, ada yang kena tangkap lah. Yalah, mesti tu ada kena-mengena dengan rasuah kan? Bukan yang kena tangkap tu Andrew dengan Joshua ke? Alah, dia berkaitan dengan kes rasuah yang hangat baru-baru ni kan? Ish, mudah-mudahan lagi dah masuk penjara. Lah, tak ada maruah ke? Kalau saya malu sebab perkara yang terhina ni. Mak bapak yang tak ajar tu masalah rasuah ni. Bukan sedang nama syarikat, nama sendiri, nama apa pun sama. Akhirnya, Andrew dan Joshua diberi denda dan hukuman yang berat. Mereka menyesal terhadap perbuatan mereka itu. Sudah terang lagi bersuluh bahawa perbuatan rasuah ini memusnahkan masa depan baik seseorang. Bab kata pepatah, sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh juga ke tanah. Jangan ingat perbuatan rasuah ini akan lenyap serta mati di mata kebenaran. Sekian, terima kasih. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk membendung rasuah seperti kempen rasuah, namun kes rasuah masih berleluasa di Malaysia. Salah satu contoh kes rasuah di Malaysia adalah lesen terbang yang melibatkan 4 penguatkuasa yang menerima rasuah kerana telah menyalahgunakan kuasa dan telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah. Menurut SPRM Sabah, 4 penguatkuasa telah disyaki menerima rasuah kira-kira RM300,000 daripada ejen serta calon yang mengambil lesen memandu. Kegiatan haram sindiket lesen terbang ini
dipercayai menyebabkan kerugian kepada hasil kerajaan sebanyak kira-kira 1.5 juta ringgit. Selepas menonton lakonan dan menyaksikan video berkaitan dengan isu rasuah membawa banyak kesan buruk terhadap masyarakat dan umpama parasit terhadap struktur sosial masyarakat. Ayolah kita bersama-sama katakan tidak kepada rasuah. Sekian, terima kasih.